Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita untuk kita bersama-sama bertemu sekali lagi, dan pertemuan kita adalah dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah antara pertemuan yang mulia, kerana sesuatu yang mulia itu berdasarkan apa yang kita lakukan. Lalu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini saya minta maaf kalau suara tak berapa nak naik, dia baru baik daripada demam, batuk dan sesemua. Dah baik, alhamdulillah. Agak orang tengok risau pula kan. Okay. So alhamdulillah baru baik, ada sikit-sikit lah sakit baki tu ada lagi. So tapi suara tu kadang-kadang dia tak boleh nak pergi tinggi. Tapi kadang tengok orang kalau semangat kat depan ni, dia naik jugalah, insya-Allah. Okay, lalu insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung bicara kita dengan ayat-ayat daripada surah Al-Kahfi, di mana kita sudah sampai pada ayat yang ke 18. Kita dah baca ayat 18 dah. So kita akan masuk pada ayat yang ke-19. Okey, macam biasalah, dia masuk ayat baru ni, kita nak mendengar bacaan-bacaannya. Okey. Baik, kita akan baca ayat 19, 20 dan 21. Okey. So saya nak mohon jasa baik, kalau ada siapa yang boleh tolong bacakan ayat 19, dan ada seorang lagi untuk baca ayat 20 dan 21. Boleh Ada siapa nak baca ayat 19? Volunteer dapat pahala insya-Allah. Oh, masya-Allah. Kejap. Nak ambil mic. Mic. Oh, di sana. Belakang. Baris nombor 2. Okey, spek mata. Kita baca ayat 19 dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahum ayat 19 wa kadzalika ba'athna wa kadza. Aywa. Syaitonir rajim. Wa kadzalika a'tadna 'alaihim liya'lamu sebelum tu lagi. Ayat sebelum tu lagi. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu. Aywa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Baca sekali Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labithtum. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-madinah. Boleh kita cuba sekali. Fab'athu ahadakum biwariqikum. Baik, ada mim mati dekat situ. Mim mati jumpa dengan ba, kita dengungkan dua harakat. Ahadakum biwariqikum. Ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-madinati falyanzur ayyuha azka. Ambil bila falyanzur
ambil pada falyanzur ayyuha azka. Falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wal yatamattaq. Ada sekali lagi dekat falyatikum ada min mati. Falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wal yatamattaq wa la yughniranna bikum ahada. Ayuh, baik, kita sekejap berhenti kat situ. Okey, kita tengok ayat yang kita baca tadi. Tuan Haji apa baca? Nama Tuan Haji? Roslan Hashim. Tuan Haji Roslan, masya-Allah. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala tambah kesungguhan, hirsan pada Tuan Haji Roslan. Okey, masya-Allah, bacaan yang baik Tuan Haji Roslan. Okay, wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Okey, baik, kita sebut sebelum ni kita nak baca Al-Quran, benda pertama kita kena tahu apa dia? Yang kita kena jaga adalah huruf dari segi makhraj dan sifat. Itu benda paling penting sekali. Dalam bacaan Al-Quran itu benda first sekali. Makhraj dan sifat. Sebab tu kalau keluar ada dekat Facebook kita ke masjid, surau buat iklan ke, ada seminar tentang makhraj, tentang sifat, maka datang. Sebab itu benda paling penting dalam Al-Quran. Yang lain semua dia tak bagi efek. Yang bagi efek pada Al-Quran adalah makhraj, sifat dan mad 2 harakat. Itu dia yang bagi kesan pada makna pada bacaan Al-Quran. Okay, yang lain mad 4 harakat ke 6 harakat ke, dengung ke tak dengung ke, qalqalah ke tak qalqalah ke, dia tak bagi kesan pada makna Al-Quran. Tetapi makhraj, sifat dan mad 2 harakat, maka dia bagi kesan. Okey. Wa kadzalika, mana huruf-huruf yang tebal, yang nipis, kita bezakan. Kemudian antara huruf yang kita kena bagi perhatian adalah huruf yang mati. Contohnya sa, ba'athnahum. Apa ada pada sa bila dia mati? Ada apa? Sa bila mati ada apa? Ada hams, ada angin, lepasan angin. So kita lepaskan. Ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Dan kat sini ada sa dengan sin. Ba'athnahum liyatasaalu. So bila ada huruf yang dekat-dekat bunyi dia, maka bezakan. Sa hujung lidah pergi ke hujung gigi atas. Hujung lidah pergi ke hujung gigi atas. Ba'ath. Sin pula hujung lidah pergi ke hujung gigi bawah. Ba'athnahum liyatasa. Hujung lidah pergi ke hujung gigi bawah ataupun belakang gigi bawah, mana yang lebih mudah untuk kita sebut. Qala qailun minhum kam labithtum. Dekat sini lagi lebih kena jelaskan labithtum. Perkataan labithtum, ada 2 huruf mati dekat qala qailum minhum, 1 kam labithtum. So kita sebut sebelum ni bahawa ada 5 huruf yang orang suka untuk lantunkan dia, tetapi kita elak untuk lantunkan dia. Huruf apa? Lin Umar. Masya-Allah. Ada orang jawab, alhamdulillah, happy. Lin Umar, 5 huruf. Lam, nun, ain, mim, ra. Antara dia adalah minhum kam. So nun mati, mim mati dan mim mati satu lagi. So hati-hati jangan lantunkan dia. Minhum kam labith. Jangan. Minhum kam labithtum. Ayuh, jaga dia punya tahan, jangan bagi dia jangan lidah kita tu bergerak laju daripada makhraj dia. Cuma perkataan yang kita kena fokus adalah labithtum. Labithtum. Kerana apa? Kerana ada qiraat yang baca dengan labithtum.
Okey, bila ada qiraat baca dengan labithum, okey, bermakna kecenderungan untuk idgham tu ada. Okey, ataupun apa dia punya kecenderungan lah, al-mail ila al-idgham tu ada. Okey, so kalau kita tak jaga sa tu betul-betul, labithum, yang nampak dia tak keluar. Labithum, nampak beza antara dua. So jaga pada huruf sa. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Okey, jaga huruf yang tebal. Okey, dan jaga juga tempat pertemuan tebal dan nipis. Bad tebal tetapi ain sebelum dia nipis. Ba'. Okey. Yauman au ba'. Okey, nipis bawa ke arah senyum. Ba'da. Okey. Au ba'da yaum. Jangan ba'da yaum. Ba tebal, ain pun tebal, dot memang tebal. Okey. So hati-hati dekat situ. Yaum. Okey, dan yaum dekat sini dia bukan huruf mad. Okey, yaum. Waw dekat situ bukan huruf mad. Kerana huruf mad, apa ciri huruf mad? Dia satu huruf mad dia mesti sebelum dia baris yang sesuai dengan dia. Okey, macam waw, baris yang sesuai dengan dia apa? Baris depan, dhammah. Ya, dekat sini waw tapi sebelum dia baris atas. Okey, maka dia tak sesuai, tak kena. Okey, bila tak kena maka waw dekat sini bukan huruf mad. Okey, tetapi kenapa bila kita nak waqaf kita panjang juga? Yaum. Pasal apa? Okey, kerana musyabahah. Kerana ada persamaan antara bentuk, dari segi bentuk antara perkataan yaum dengan mana-mana perkataan yang berakhir dengan mad arid disukun. Kita tahu mad arid disukun kan? Mad arid disukun ni huruf terakhir dan huruf yang second last sebelum akhir itu adalah huruf mad. Okay, alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, itu mad arid disukun. Okey, oleh kerana bentuk dia, dari segi bentuk ada persamaan, maka kita pun istiqnasan kata boleh berhenti dengan mad. Okey, kerana bentuk yang sama. So, mad dekat sini dipanggil mad lin. Okey, kerana bentuk ni bentuk lin. Okey, mad lin hanya ada masa waqaf sahaja. Dia tak ada masa kalau kita nak sambung au ba'da yaumin qalu. Jangan au ba'da yaumin qalu. Dia tak ada. Okey, so mad lin hanya berlaku ketika kita nak waqaf sahaja. Okey. Qalu rabbukum a'lamu. Hati-hati ya, hamzah dengan ain. Yang ni pun ramai orang nak tebalkan. A'lamu. Senyumkan. A'lamu. Okey. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Ni hati-hati. Fa dengan ta. Labithtum. Fab'athu ahadakum. Ni antara tempat yang orang selalu anak tirikan. Mim mati. Dengung pada mim mati. Mim mati ni dia berdengung kat dua tempat je. Okay. Mim mati bila jumpa dengan mim, ataupun mim mati jumpa dengan ba. Dua tempat sahaja dia berdengung. Itu pun selalu dia anak tirikan. Okay, so kita jaga dia punya dengung dia. Okay, dan dengung dua harakat. So macam mana cara nak berdengung? Pernah tak saya sebut sebelum ni macam mana cara nak berdengung? Nak dengungkan mim dengan ba. Macam mana kaedah dia? Cara dia? Teorinya macam mana? Jangan praktik kan? Teorinya. Kalau praktik kan tak nampak dia macam ni. Macam mana cara nak buat? Sebab dekat Malaysia kita ada satu kaedah, dia panggil kaedah furjah. Kita buka sikit bibir kita kan. Okey, macam ayat dia. Falyatikum ahadakum biwariqikum. Kita buka sikit kan kita punya bibir kita kan. Okay, tetapi bila kita buka bibir kita, maka dia akan yatawallad minhu wawan. Dia akan keluarkan huruf waw. Okey, maka kerana tu majoriti para qurra kata kena rapat bibir. Mim mati jumpa dengan ba, ataupun bila nun mati atau tanwin berjumpa dengan ba, maka kita rapatkan bibir tanpa tekan. Jangan tekan. Okey, jangan. Ahadakum. Tu tak boleh. Tu dia jadi izhar. So kita nak sentuh je. Okey, sentuh tapi rapat. Jangan ada bukaan. Okey. Fab'athu ahadakum. Dan jaga huruf mad. Huruf mad, kita cerita sebelum ni, mad ni senang je. Siapa boleh ingatkan kita tentang hukum mad? Mad tak perlu mad lazim, mad tamkin, mad badal semua. Hukum mad 3 je. Mad asli, mad bin sukun, mad arif bin sukun.
Itu nama-nama mat. Hukum mat, kaedah mat ni senang je. Dua harakat. Okay, kemudian jadi 4. 4 bila masa bila? Bila jumpa hamzah dia jadi 4. Okay, dan lagi satu. Bila dia jumpa huruf yang mati ataupun ada sabdu, maka jadi 6 harakat. Itu mat. Ambil kaedah tu, pegang je. Okay, asal mat 2 harakat. Tapi kalau selepas huruf mat ada hamzah, dia jadi 4 harakat. Kalau selepas huruf mat ada huruf mati ataupun ada sabdu, maka 6 harakat. Okay. So bentuk-bentuk yang berbeza, keadaan yang berbeza tu menyebabkan nama yang berbeza. Tetapi kaedah dia, itulah dia foundation dia. Okay. Fab'athu, yang ni panjang berapa ni? 6 ke? 5 ke? Fab'athu ahadakum. 4 sebab jumpa hamzah. Ya, masya-Allah. Okey. Biwariqikum hadhihi. Nampak hadhihi. Yang ni dia tengok bawah tu ada tanda, atas tu pun ada tanda mat juga. So yang ni berapa harakat ni? 4 juga. Pasal jumpa hamzah. So kaedah, pegang kaedah je. Bentuk macam mana sekalipun, asal kita pegang kaedah, kita tahu macam mana kita nak baca. Okey, kalau kat depan tadi fab'athu, nama dia mad jaiz munfasil. Kalau hadhihi, nama dia maksilah. Ya, nama yang berbeza tapi kaedah yang sama. Ilal madinati falyanzur. Okey, dekat sini kita ada dengung. Dengung yang tebal ke nipis? Tebal. Sebab dha adalah huruf tebal. Okey, ingat huruf tebal ada berapa? 7. Ada 7. Okey, kena ingat huruf tebal ada 7. 3 tebal biasa, 4 tebal maksimum. Okey, tebal luar biasa dipanggil itbaq. Okey. Yang 3 ni adalah huruf isti'la semata-mata. Qaf, kha, gha, ghin, qaf dan kha. 4 yang tinggi ni senang je. Sad, dad, ta, za. Okey. So semua sekali ada 7 huruf tebal. Falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Jaga pada huruf-huruf yang mati. Azka, zai dia ada apa? Dia ada rakhawah. Rakhawah lirikkan suara. Azka jangan azka. Dia tak keluar dia punya rakhawah dia. Azka ta'ama, sama juga dekat birizqin minhu wal yatalaffaf. Aywa, fa dia ada hams, lepaskan hams. Wala yush'iran, ada hams, lepaskan hams. Wala yush'iran bikum ahada. Okey, dan jangan break. Jangan break apa? Ya, jangan break lori. Okay, wala yush'iran bikum ahada. Tu break lori. Jangan break lori. Kita nak ahada, bukan ahada. Okey. Baik, okay, itu ayat 19. Kita nak ambil lagi 2 ayat, 20 dan 21. Siapa nak baca? Tak ada. Kita dah ada. Ada, masya-Allah. Di manakah mikrofon? Ada. Ada. 20 dan 21. Ni. Depan. Tudung biru. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum in yuzharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim. Okey, kita ambil sekali lagi daripada aw yu'i. Aw yu'idukum. Okey, selepas dal tu ada aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada. Kita sambung. Sambung ayat seterusnya. وَكَذَلِكَ أَعْشَرْنَا. Baik, selepas ain huruf. وَكَذَلِكَ أَعْشَرْنَا
أنشأنا عليه. Okey, baik. Huruf selepas ain tu huruf apa? وكذلك أخذنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن Okey, panjang. Okey, kita cuba ambil sekali lagi daripada liya'lamu. ليعلموا أن. Okey, baik. Nun dekat situ nampak dia punya ekor dia agak panjang sikit. Lepas tu dia punya baris atas dia pun panjang. Berapa panjang nun tu? Okey. Baik. Huruf nak jadi panjang dia mesti ada apa? Mesti ada huruf mad. Okey, dia tak boleh panjang kalau tak ada huruf mad. Okey, baik. Nun dekat situ anna. Ada huruf mad tak dekat situ? Tak ada, maka kita pendekkan dia. Ya. Okey. Jangan terpedaya dengan ekor dia yang panjang tu ekor dia je panjang tapi jangan terpedaya. Anna wa'adahu. Aywa. ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم ربهم أعلم بهم. Okey, baik. A'lamu, mim dekat situ panjang ke pendek? أعلم بهم. Aywa. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Aywa, sama juga mim, ada mim mati kat situ, alaihim masjida. Aywa. Baik, masya-Allah, baca yang baik. Puan Zahidah. Masya-Allah, Puan Zahidah. Kita pun sama doa minta pada Allah Taala agar Allah Taala tambah hirsan pada Puan Zahidah, insya-Allah. Okey, baik. Bacaan saya tegur kalau lahan tu lahan jali. Lahan jali maksudnya dia boleh ubah makna Al-Quran. Kalau dia tak boleh ubah, saya bagi lepas dulu, lepas tu kita cerita. Okey. Baik. Innahum. Okey, kita ada dengar wajibul gunnah innahum. Iyadhharu. Okey, iyadhharu. Okey, satu baris bawah kita sebut sebelum ni. Jangan baca tak nak iyadhharu. Mesti okey. Innahum iyadhharu. Okey, yadhharu tebal dan kemudian ada rakhawah, lirikkan bunyi dia. Yadhharu alaikum yarjum. Satu lagi huruf ra. Okey, bila baca huruf ra, kita sebut huruf ra, jangan muncung bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan muncung bibir. Muncung bibir dia akan keluarkan huruf waw. Kalau buat sikit je muncung pun dah keluar huruf waw. Bayangkan kalau kita muncung betul-betul. Okey, hiu, tak nak hiu. Kita tak nak HIWR. Kita nak HIR. Okey, Hir-Rahman, bukan hiu. Okey, so beza nampak bunyi dia. Okey. Okey, sama juga dekat sini. Innahum iyadhharu alaikum yarjumukum. Bukan yaur tak nak yaur. Yarjumukum. Okey, dan huruf selepas ra. Okey, siapa ada praktis huruf jim kat rumah? Huruf jim, hati-hati jangan keluar angin. Okey, yarjumukum. Sebab dia bahasa kita biasa. Kita biasa dengar sebab kita ada huruf ca. Kita pakai C dengan cawan, cuci, cacing, kita pakai. Tapi Arab dia tak ada. So bila dia dengar kita baca yarjumukum, dia akan tegur lah. Dia akan bagi tahu bahawa jim tak ada angin. Okey, yarju. Kita nak J. Arab dia ada J tapi dia tak ada C. Okey. Yarjumukum. Ju bukan cu. Okey.
yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Baik, idzan abada. Okey, dekat kalau kita jumpa tanwin, macam mana kita nak kenal tanwin mana yang ada dengung, mana tak ada dengung? Okey, tengok idzan abada, idzan abada. Kita ada dua-dua tanwin yang baris atas. Okey, ada dua-dua tanwin baris atas di mana satu tanwin tu sama. Satu lagi, satu depan, satu belakang. Dia tak sama. Tapi dua-dua selari jangan cakap tak selari. Dua-dua selari. Cikgu Mat dia marah kalau cakap selari. Idzan abada. So, yang sama tidak ada dengung, yang tak sama kebiasaannya ada dengung. Okey. Baik. Wa kadzalika jangan lupa hamzah ain sentiasa senyum. A'tharna ra, jangan muncul bibir. A'tharna alaihim liya'lamu. Okey, ain pun sama, jangan liya'lamu. Liya'lamu, senyumkan. Anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Baik, ayat ni panjang. Okey, dan kita sebut sebelum ni, kalau kita nak berhenti tak ada tempat waqaf. Kalau kita tahu bahasa Arab tak apa, itu cerita lain. Kalau tak tahu bahasa Arab, kita nak berhenti kat mana? Cari huruf waw atau huruf fa atau thumma atau aw. Okey, cari 4 ni. Waw atau fa atau thumma atau aw. Okey, contoh dekat sini. Okey, ada waw. Yang ni waw kena hati-hati. Okey, wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallah. Okey, ada waw yang pertama ni. Waw yang pertama ni kita tak berhenti. Pasal apa? Sebab dia bukan waw yang berdiri sendiri, tapi waw yang merupakan sebahagian daripada perkataan wa'dun. Okey, wa'dun adalah janji. Wa'ad. Ada ke guna perkataan wa'ad bahasa Melayu? Tak ada Wa'dun adalah janji. So waw ini adalah sebahagian daripada perkataan. Dia tak berdiri sendiri, maka kita tak boleh berhenti sebelum dia. Okey, tetapi waw yang selepas dia tu, anna wa'dallahi haqq. Okey, ada waw dekat sini. Waw ni adalah waw yang boleh berdiri sendiri. Maksudnya kalau kita pisahkan dia, anna adalah satu perkataan. Okey, maksudnya waw tu boleh berdiri dengan sendiri. So kita boleh berhenti sebelum dia. Okey, anna wa'dallahi haqq. Okey, dan bila kita waqaf pada qalqalah yang ada sabdu, huruf qalqalah yang ada sabdu, maka tetap kena bagi bayangan bahawa dekat situ ada dua huruf. Okey, sebab sabdu ini adalah ganti kepada dua huruf. Okey, kita tak tulis qaf dengan qaf. So kita gabungkan dua qaf dan kita datangkan sabdu. So bila kita baca, maka orang yang mendengar tu kita kena bagi tahu pada dia bahawa asal perkataan ini adalah dua huruf. Okey, anna wa'dallahi haqqa. Apa? Haqqa. Break sekejap, lepaskan. Okey. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Okey, lim jaga lim, raiba fiha. Idh yatanaza'un. Zal adalah antara huruf yang paling ramai orang suka qalqalahkan. Idh tak nak idh. Dia ada rakhawah. Okey, jaga. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا. Okey, bunyana. Okey, selalu kita dengar nun mati jumpa dengan ya, dia ada idgham. Kenapa kita tak idghamkan dekat sini? Izhar mutlak. Ya, nama dia izhar mutlak. Tetapi kenapa kita tak idghamkan dia? Ya, kerana dalam satu perkataan, idgham dalam satu perkataan dia akan ubah makna ataupun bunyi perkataan tersebut. Okey, asal bunyana, kalau kita idghamkan dia jadi buyana, dah hilang maksud ataupun hilang perkataan bunyana. Tetapi idgham pada dua perkataan dia tidak menghilangkan perkataan tersebut, huruf-huruf pada perkataan tersebut. Okey. Tapi dalam satu perkataan dihilangkan, lalu kita tak tahu perkataan apa yang nak disebutkan sebenarnya. Okey. Rabbuhum a'lamu bihim. Okay. Hum, jangan rabbuhum. Rabbuhum a'lamu bihim. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Okay. Baik, Masya Allah, bacaan yang baik. Dua-dua bacaan yang baik, Haji Roslan dan Puan
zahidah. Masya-Allah. Okey. Baik, seperti biasa lepas kita baca, gariskan perkataan yang susah. Yang betul-betul susah. Kalau qala, okey, kita pernah dengar tak qala tu apa? Dia berkata, okey. Minhum, okey. Kalau kita akan pergi satu-satu perkataan insya-Allah. Okay, kita biasakan macam mana kita dulu masa awal-awal nak belajar bahasa Inggeris pun sama juga kan, bawa dictionary, kita garis-garis perkataan. Kita garis perkataan ni bukan sebab nak cari makna ke apa, nak biasakan diri kita. Bila kita baca benda yang kita tak tahu, terutama dalam bahasa Arab, dan ini paling penting, terutama teks-teks wahyu. Okay, teks-teks wahyu bila kita baca, masalah yang paling besar, antara masalah yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini adalah orang suka bagi makna dengan kita kata dengan apa tak mengikut maksud sebenar perkataan tu. Dia tak tengok perkataan tu, tapi dia bagi gambaran secara umum. Okey, macam contoh kalau kita kata apa, wa kadzalika ba'athnahum. Okey, ba'athnahum maksud dia apa? Bangunkan mereka daripada tidur. Okey, so itu makna bangunkan mereka daripada tidur. Tapi asal kepada perkataan al-ba'tsu apa dia? Al-ba'tsu adalah kebangkitan selepas kematian. So ada benda Allah Taala nak sampaikan dekat situ. Okey, tapi bila kita cerita makna secara umum, bangunkan daripada tidur ataupun bangkitkan, dia hilangkan makna al-ba'ts. Okey, sebab al-istiqaz pun bangun daripada tidur juga. Ya, sebelum pergi pada tafsir, nak sifat huruf zai dengan zai tadi tu. Ya tanah zaun. Sifat dia Antara dua huruf zai dengan zai. zal dengan zai, dia ada sifat yang sama, rakhawah. Sama ya? Rakhawah maksudnya bila kita sebut dia, leritkan sikit bunyi dia. Iz, okey, iz yatanaza'u, jangan iz yatanaza'u, itu tak ada rakhawah. Iz yatanaza'una bainahum amrahum. Kalau huruf zai pula dekat mana? Dekat-dekat. Birizqim, nampak? Okey, falyatikum birizqim min. Jangan birizqim, tu tak ada rakhawah. Birizqim, nampak? Saya leretkan sikit je. Birizqim minhu wal yatalaqqaf. Boleh? Sifat dia lebih sama Sama sifat. Sifat dia sama, sifat rakhawah. Okey. Dia nipis dan rakhawah, sifat dia sama. Okey, cuma makhraj dia lain. Okey, dia ada huruf yang sama makhraj, sifat lain. Ada huruf yang sifat sama, makhraj lain. Okey, dan huruf yang sama makhraj, sama sifat. Tak jumpa. Huruf sama makhraj, sama sifat. Tak ada. Okey, so sama ada dia sama makhraj lain sifat, ataupun sama sifat lain makhraj. Okay, dan kena tahu benda ni pasal apa? Sebab idgham mutaqaribain dengan mutajanisain, dia melibatkan sama makhraj lain sifat, sama sifat lain makhraj. Okey. Baik, kita kat mana tadi? Okey, baik, tak start lagi. Okey. Ayat 19. Okey, kita dah gariskan. Wa kadzalika ba'athnahum, dan begitulah. Okey, dan wa kadzalika kita sebut sebelum ni, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa kadzalika, maka ayat itu mesti ada kaitan dengan cerita sebelum dia. Okey, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ni, Allah Taala tengah cerita pasal apa? Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia daripada penceritaan kisah Ashabul Kahfi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan dekat sini bahawa seperti mana kamu dapat melihat kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menidurkan Ashabul Kahfi. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan keajaiban-keajaiban yang sampaikan kalau Nabi SAW sendiri datang pun Nabi akan nampak keajaiban yang ada pada Ashabul Kahfi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut bahawa di sana ada keajaiban lain yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kita perhatikan. Sebab tu Allah Taala datangkan dengan wa kadzalika. Kemudian ba'athnahum. Ba'athnahum, kalau ikut konteks cerita di sini, maksudnya adalah Allah Taala bangkitkan mereka selepas mereka tidur, jagakan mereka. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala guna perkataan al-ba'tsu. Dan ini yang kita sebut tadi, bahawa dalam teks wahyu kita kena tengok perkataan yang Allah Taala guna. Kita tak boleh main bagi perkataan makna secara ikut konteks semata-mata. Sebab Allah Taala dalam Al-Quran, pemilihan perkataan adalah pemilihan perkataan yang sangat sempurna.
dalam wahyu, dalam hadis-hadis Nabi SAW, pemilihan perkataan adalah pemilihan yang sempurna. Saya pernah cerita tak pasal Nabi SAW sebut tentang orang yang lalu depan orang solat. Orang yang lalu depan orang solat, kan Nabi SAW kata, "Lau ya'lamul maru ma baina yaday musalli ma alaihi lakana an yaqifa 40 khairan lah." Nabi SAW sebut, kalaulah orang yang lalu depan orang solat ni tahu apa yang azab ataupun hukuman yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang yang lalu depan orang solat, maka nescaya mereka berdiri tunggu orang habis solat selama 40 ni mungkin 40 hari ke 40 tahun ke, lebih baik bagi mereka daripada mereka lalu depan orang solat. Okay. So kita bagi terjemahan depan orang solat, tetapi perkataan yang Nabi SAW guna adalah baina yadai. InsyaAllah. Okay. Lau ya'lamul maru baina yadai. Okay. Baina yadai maksud dia apa? Dalam bahasa Arab maksud dia depan, tetapi yadai adalah dua tangan. Baina yadai antara dua tangan. Okey, maksudnya lalu kat depan lah. Okey. So Nabi SAW guna perkataan baina yadai sebab apa? Sebab nak bagi tahu bahawa had ataupun sempadan yang dikira orang lalu depan solat adalah jarak panjang tangan kita ni. Okey, lebih daripada tu jangan pula sampai langkah ke depan pula. Itu dah apa? Okay. So ada sebab kenapa datang perkataan-perkataan tertentu dalam teks-teks wahyu. Okay. Begitu juga dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala sebut ba'athnahum. Kenapa? Kerana Allah Taala nak bagi tahu bahawa ini adalah antara bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk membangkitkan orang selepas kematiannya. Okay. So Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan Ashabul Kahfi yang tidur beratus tahun ni, yang sepatutnya logik ni mereka ni dah meninggal dunia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh bangkitkan mereka semula. Nak bagi tahu pada kita bahawa ini antara tanda, bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mampu. Sebab ada manusia yang mempersoalkan, betul ke Allah Taala boleh nak bangkitkan manusia? Kita sebab kita dah ditanam daripada kecil. Kita dah ditanam daripada kecil akidah bahawa Allah Ta'ala akan bangkitkan kita lepas kematian. Tapi bagi orang yang tak lalu proses pendidikan kita, dia akan tertanya-tanya, betul ke Tuhan boleh bangkitkan? Macam mana orang yang mati kena bom, orang yang kena penggal kepala, tangan sana sini, tulang dah hancur, macam mana Allah Ta'ala nak bangkitkan mereka ni? Kalau masih intact lagi semua, tak apalah, itu mungkin senang. Tapi yang dah hancur ni macam mana? Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu antara bukti adalah kisah Ashabul Kahfi. Ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Baik, liyatasaalu bainahum, Allah Subhanahu Wa Taala guna perkataan yatasaalu. Yatasaalu ni pertama Allah Subhanahu Wa Taala sedang menceritakan tentang Ashabul Kahfi, mereka bertanya sesama mereka. Tetapi yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan pada kita adalah bukan cerita mereka bertanya sesama mereka. Dalam bahasa Arab dia ada satu uslub, satu cara penyampaian yang dinamakan sebagai iltifat. Iltifat, uslub iltifat ni apa dia? Allah Ta'ala nak tuju pada kita, tetapi Allah Ta'ala gunakan orang lain. Macam contoh macam mana kita nak bagi contoh uslub iltifat ni? Maksudnya kita macam contoh kita nak tegur anak kita. Anak kita buat salah ke apa kan, lalu kita pun guna, ada orang tu dia buat macam ni rasa macam nak pukul je dia. Kan? Tu uslub iltifat. Kita tuju kat dia, tapi kita tak directly bagi kat dia. Dia panggil iltifat. Supaya dia sedar. Tapi tak ramai orang boleh nampak lah. Sebab ramai orang dia, kalau bahasa Facebook ni dia panggil pembaris. So orang tak nampak uslub iltifat ni, tapi uslub iltifat ni ada. Macam contoh Nabi SAW, bila nak tegur orang, Nabi SAW akan guna perkataan ma balu qaumin atau ma balu aqwamin. Ada orang tu, padahal orang tu depan Nabi SAW, tapi Nabi tak directly bagi pada dia. Dia panggil uslub iltifat. So Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat sini, wa kadzalika ba'athnahum, dan begitulah kami membangkitkan. Dan bila mana Allah Ta'ala guna, sebelum sampai yatasaalu tadi, bila mana Allah Ta'ala guna perkataan ba'atha, bangkit selepas kematian, pada tidur, bermakna tidur ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu kematian. Dan bahkan Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha.
Okay, Allah Ta'ala kata tidur kita ni adalah Allahu yatawaffa. Allah Ta'ala mematikan kita. Tidur kita adalah mati. Kalau orang sebut tidur mati, dia penekanan ke atas penekanan. Okay, penekanan ke atas benda yang obvious. Okay, sebab tidur adalah satu kematian. Okay, cuma Allah Ta'ala kata yang membezakan ialah Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Lalu orang yang tidur ni sama ada kalau Allah Ta'ala dah tentukan saat kematian dia, maka dia akan mati. Dia akan teruslah sampai mati, tak jagalah. Okay, tetapi ada juga sebahagian wa yursilul ukhra, Allah Ta'ala kata ada sebahagian yang Allah Ta'ala biarkan dia sampai ila ajali musamma, sampai masa yang telah ditetapkan. Okey, so Allah Taala bagi tahu kita tidur kita adalah satu kematian dan kita kena expect. Kita kena expect setiap kali kita tidur, maka kena ingat bahawa ini saat mati. Allah Subhanahu Wa Taala akan tarik nyawa kita ataupun Allah Taala akan lepaskan wa yursilul ukhra. Okey, so kita tak pelik bila kita dengar ada orang meninggal dunia dalam tidur dia. Okey, sebab itu memang saat kematian yang Allah Ta'ala sebut. Yang pelik adalah mati ketika tengah sihat. Itu ajaib. Tapi bila sampai masanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ambil nyawanya. Okay? Dan itu yang kita nak. Sebab kenapa Allah Ta'ala sebut kematian masa saat tidur? Kematian saat tidur ni adalah maitatan sawiyah. Dia adalah kematian yang mudah. Sebab Allah Ta'ala sebut bila malaikat yang cabut nyawa ni, wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta. Cara malaikat cabut nyawa manusia ni adalah wan nazi'at. Nazi'at ni yang mencabut, malaikat yang mencabut nyawa. Gharqa, ada orang yang dicabut nyawanya macam orang lemas. Sengsara tak lemas tengok orang lemas? Sengsara, sakit nak sebab lemas ni dia bukan mati terus, dia ada proses yang menyakitkan, air masuk dalam kepala apa semua sampai nafas dia terhenti, sakit. Okay, tapi wan nashitati nashta, di sana ada ni kematian yang nashitat, laju. Nashitat ni orang yang cergas, cerdas ni sentiasa buat kerja laju. Okay, so ada malaikat cabut nyawa dengan laju, pantas. So itu kematian yang kita nak, kematian yang mudah. Okay, dan ada satu doa Nabi SAW, walaupun doa ni riwayat yang lemah. Okay, tetapi kita boleh ambil faedah di mana Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa maitatan sawiyah. Bagi kehidupan kita, kehidupan yang haniyah, yang selesa, tenang, bahagia, itu yang kita nak. Okay, dan yang lebih penting adalah wa maitatan sawiyah, kematian yang mudah, yang simple. Kita tak nak kematian yang menyakitkan. Okay, so sebab tu Allah Ta'ala cerita tempat yang asal manusia mati adalah saat tidur dia. Okay, so bila kita dengar orang ditidurkan dekat hospital ke apa, maka kita kena expect bahawa dia akan meninggal dunia. Sebab itu waktunya. Okay, wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu. Tadi kita cerita tentang uslub al-iltifat. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala guna liyatasaalu? Bangun mereka dia yatasaalu saling bertanya antara satu sama lain. Okay, sebab manusia ni dia ada satu sifat. Sifat manusia adalah sifat suka ataupun tertanya-tanya. Apa dia? Wondering. Dia tertanya-tanya. Ada je benda baru, ada benda dia tak tahu, dia akan tanya. Okay, so itu sifat manusia. Okay, itu daripada yatasaalu ni. Okay, satu, sifat manusia adalah sifat suka bertanya. Yang kedua, Allah Ta'ala guna yatasaalu. Yatasaalu maksudnya saling bertanya antara satu sama lain. Nak menunjukkan bahawa lepas ni Allah Ta'ala detailkan ada perdebatan. Macam mana manusia ni sifat dia suka bertanya. Ada benda tak tahu je dia nak tanya. Hatta kalau benda tu tak ada kaitan dengan dia pun dia nak tanya juga. Okay, sebab tu syariat datang untuk bataskan akal ni. Kalau tak akal semua benda dia nak explore. Okay, tapi syariat datang, okay, stopkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara kesempurnaan Islam seseorang itu ialah apabila dia tinggalkan benda yang tak ada kaitan dengan dia. Okay. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut yatasaalu, maksudnya saling ada perdebatan antara mereka. Kerana manusia ni memang diciptakan fa izahu wa khasimum mubin. Memang suka berdebat. Carilah apa-apa isu, apa-apa tajuk pun nak berdebat juga. Okay. Betul salah cerita lain. Yang penting gaduh dulu. Okay. Itu sifat manusia.
Okey, fa iza huwa khasimun mubin. Yang Allah Taala cerita dalam surah Yasin pula, dia gaduh bukan sesama dia je, dengan Allah Taala pun dia nak gaduh. Okey, maksud dia nak persoalkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, apa Allah Taala tetapkan pada dia. Okey, dia rasa tak puas hati nak cerita pada Allah Taala. Khasim, sentiasa nak berdebat. Okey, yatasaalu bainahum. Okey. Kemudian yang ketiga, antara benda faedah yang kita boleh ambil daripada yatasaalu. Yatasaalu daripada perkataan soal pertanyaan. Okey. So kita nak tahu satu perkara. Okey, kita nak tahu sebab Ashabul Kahfi ni bila dia bangun, dia tertanya-tanya apa yang berlaku pada dia tidur ke, apa jadi pada dia. Okey, lalu dia nak tahu benda tu dengan bertanya. Maksudnya kita punya jawapan kepada persoalan-persoalan kita boleh dapat dengan bertanya. Sebab tu Nabi SAW sebut syifaul ayyi su'alun ataupun syifaul ayyi as-su'al. Kalau kita ada masalah apa-apa dalam bab agama ke, ada benda yang kita tak faham apa semua, jangan buat kesimpulan sendiri. Yang ni ramai orang buat. Buka buku, baca hadis, baca ayat Quran, buat kesimpulan sendiri. Okay, tapi tanya orang. Tanya. Antara benda yang menjauhkan manusia daripada kebenaran adalah buat assumption, buat sangkaan-sangkaan. Okey, yang ni yang jadi masalah. Sangkaan pada orang, kita sangka pada kehidupan dunia ni pun Allah Taala kata apa, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sangka dengan orang pun Allah Taala tak bagi. Allah Taala kata sebahagian daripada sangkaan ni dia membawa kepada dosa. Okey. Apatah lagi kalau kita bersangka-sangka dengan apa yang Allah Taala nak sampaikan pada kita, dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW. Sebab tu kadang-kadang kita jumpa ada orang yang terlalu ambil lewa dengan Al-Quran, dengan hadis. Dia agama ni dah mudah, dia mudahkan lagi. Okay? Dan ada orang pula, ada agama ni dia ekstrim pula dalam menerima agama. Pasal apa? Sebab dia tidak bertanya. Okay? Dia tak bertanya, dia tak pergi berguru, dia tak pergi belajar. Dia cuba untuk faham dengan pemahaman sendiri. So Nabi SAW kata syifa'ul ayyi su'alun. Ingat lagi tak macam mana datang hadis tu? Tak ingat? Cerita Ammar bin Yasir. Wah, ni ada saki-baki lagi betul. Cerita Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dia ada dua cerita. Satu cerita seorang sahabat yang cedera dalam perang. Okay, lalu dia nak ambil wuduk ataupun dia nak mandi. Lalu Nabi SAW tak ada dengan mereka pada waktu tu. Lalu menyebabkan ada sebahagian sahabat dia berfatwa bahawa ambil wuduk kena ikut cara biasa, mandi kena ikut cara biasa. Sedangkan orang tu luka kat kepala dia. Okay, lalu bila dia ambil wuduk kena kepala dia, menyebabkan luka dia makin parah. Lalu akhirnya dia meninggal dunia. So bila Nabi SAW tahu tentang benda ni, maka Nabi SAW kata, tanya. Syifa'ul ayyi su'alun. Okay, penyakit jahil, penyakit nak tahu ni, jawapan dia adalah pada pertanyaan. Okay. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Okay, untuk mereka saling bertanya sesama mereka. Qala qailum minhum. Lalu berkatalah seorang daripada mereka. Siapa seorang ni? Siapa tahu siapa seorang ni? Ini sifat manusia lagi satu. Dia nak bagi jawapan juga. Okey, kenapa tak sebut tak tahu? Okey, sifat manusia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut qailun. Saya pun tak tahu. Sebab Allah Taala bagi qailun dalam bahasa Arab, kalau datang tanpa alif lam, kata nama noun dalam bahasa Arab tanpa alif lam, dia adalah umum, sesiapa sahaja boleh. Okey, qala qailun, berkatalah seorang daripada mereka. Siapa seorang ni tak tahu. Kenapa Allah Taala tak bagi tahu? Tidak ada faedah untuk mengetahuinya. Kalau ada faedah, Allah Taala akan bagi tahu. Okey, tapi tak ada faedah untuk tahu. Sama cerita Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, Nabi Allah Musa alaihissalam ketika mana ada seorang lelaki saleh yang mempertahankan Nabi Musa di depan Firaun. Allah Taala kata apa? Qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanah. Berkatalah seorang lelaki beriman di kalangan keluarga Firaun. Okay, siapa lelaki beriman ni? Allah Taala tak sebut. Dan Nabi SAW tak cerita. Kerana apa? Kerana tidak ada faedah untuk mengetahuinya. Nak bagi tahu pada kita bahawa benda-benda yang tak ada faedah, tinggalkan. Okay? Sebab Allah Taala dalam Quran ni, dalam Quran yang sepatutnya kita kena tahu semua benda ni, Allah Taala ada selitkan benda-benda yang
tidak ada faedah. Okey. Tetapi benda yang ada faedah Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dengan alif lam. Contoh, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Okey, jagalah solat kamu dan as-salatul wusta. Okey, so datang dengan alif lam, maksudnya benda ni ada faedah pada kita. Maka carilah solat wusta tu apa dia. Okey. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okey, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Okey, lailatul qadr datang dengan alif lam, al-qadar. Okey, maksudnya benda tu penting untuk kita. Maka carilah dekat mana ada lailatul qadar. 23 ke, 27 ke, 29 ke, cari. Tapi kalau datang dengan umum, okey, macam contoh faqul nadribuhu bi ba'dihha. Okey, kita cerita tentang macam mana kisah Bani Israel sembelih lembu. Okay, lalu nak hidupkan orang yang dah mati ni, maka Allah Ta'ala kata, ambillah satu part daripada lembu ni dan pukulkan pada orang yang mati ni. Part yang mana? Allah Ta'ala tak bagi tahu. Sebab apa? Tidak ada faedah. Pasal apa tak ada faedah? Sebab Allah Ta'ala nak kita fokus pada penceritaan, bukan pada objek-objek tertentu. Okay. So dekat sini, qala qailum minhum kam labistum. Berkatalah seorang daripada mereka, siapa tak kisah. Okey. Tetapi kalau benda tu ada kepentingan tertentu. Okey, macam contoh bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Okey, ketika mana saudara-saudara Nabi Yusuf ni terpaksa tinggalkan bila Nabi Yusuf tuduh adik dia mencuri. Tahu kan? Qalu yasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. So Nabi Yusuf tuduh adik dia curi barang sukatan, alat untuk timbang benda milik raja. Lalu Nabi Yusuf tuduh dia mencuri. Okey, lalu saudara-saudara Nabi Yusuf ni nak balik jumpa Nabi Yaqub alaihi salam, jumpa bapa mereka. Okey, lalu yang bagi nasihat pada mereka siapa? Okay, Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa yang bagi nasihat pada mereka, yang layak untuk bagi nasihat adalah orang yang paling dewasa. Sebab tu Allah Ta'ala kata qala kabiruhum, berkatalah yang paling besar daripada mereka, yang paling dewasa daripada mereka. Okay, sebab apa? Nak bagi tahu bahawa kita nak ambil nasihat, nak ambil ilmu, mulakan dengan al-kabir. Khuzu anil akabir, kata Nabi SAW. Ambillah ilmu daripada yang lebih berusia, yang lebih dewasa. Nak datang kelas saya okey, tapi cari orang yang lebih berusia. Kita ada tokoh-tokoh yang lebih dah berpengalaman, dah lalu. Kita, kalau saya mungkin lalu 4-5 kali ke tafsir Quran ni, tapi ada orang dah lalu 40-50 kali. Maka carilah orang-orang tu untuk dapatkan faedah. Okey. Qala qailum minhum kam labithtum. Maka persoalan yang mereka tanya adalah kam labithtum. Okey, berapa lama kalian tidur? Dia tanya berapa lama kalian tidur. Ini iltifat kita sebut. Dia nak tahu dia tu berapa lama dia tidur, tapi dia tanya berapa lama kalian tidur. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Maka mereka semua qalu, Allah Taala kata dengan sirah jamak, ramai. Labithna yawman aw ba'da yawm. Kita tidur ni yawman aw ba'da yawm. Sebab labithna. Okey, labithtum, labithna. Perkataan labitha maksudnya sebentar, tidur sebentar, duduk sebentar. Okey. So dia ada duduk yang lama, tinggal yang lama, tapi labitha maksudnya tempoh yang sementara. Okey. Berapa lama kita tidur? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Sehari atau 2 hari. Okay, sehari atau 2 hari. Dari segi faktanya, betul atau tidak? Yauman au ba'da yaum. Tak betul kan? Allah Ta'ala cerita mereka tidur 300 tahun. So mereka ni berbohong ke tak? Pasal apa tak berbohong? Dah bercakap. Cakap benda tak tahu lagi dahsyat. Benda tak tahu, lepas tu cerita pula kat orang benda tak tahu. Okay. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala letak satu kaedah. Untuk sesuatu perkataan tu dikira sebagai pembohongan. Pembohongan ini ialah apabila seseorang menceritakan sesuatu yang khilaf, yang berlainan dengan apa yang dia percaya. Okay? Dia percaya benda lain. Okay, contoh, orang Ashabul Kahfi ni, dia percaya bahawa dia tidur 100 tahun, tapi dia kata kita tidur 1 hari. Itu bohong.
Okay? Sebab dalam hati dia dah beriman dah. Benda ni dia tidur 100 tahun, tapi dia cakap 1 tahun. Okay? Ataupun dia tidur 1 jam, tapi dia kata saya tidur 1 hari. Okay? So itu pembohongan. Pembohongan ialah pembohongan ialah apabila kita berkata-kata sesuatu yang tak sama dengan apa yang kita i'tiqad dalam hati. Okay, sebab tu Allah Ta'ala sebut tentang orang-orang munafik. Allah Ta'ala kata, iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Orang munafik datang dan bagi tahu, kami bersaksi bahawa engkau adalah Rasulullah. Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah. Kata-kata itu betul ke tak? Betul lah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Okay? Tapi Allah Ta'ala kata, wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Allah Ta'ala pula bersaksi bahawa orang-orang munafik ini adalah pembohong. Pasal apa? Sedangkan mereka cakap benda yang betul. Okay, benda yang betul dari segi realitinya betul, Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Okay, tapi oleh kerana mereka bercakap benda yang berlainan dengan apa yang mereka percaya. Okay, so Allah Ta'ala kata ini adalah pembohongan. Okay, sebab tu kita berhati-hati. Kita berhati-hati. Kadang-kadang kita nak sedapkan hati orang bila kita makan suami lah. Okay, bila makan isteri masak kan, oh sedap, Masya Allah, kan? Tapi sebenarnya dalam hati kata lain. Okay? Dalam bab tu tak apalah, sebab Nabi SAW pun kata dia nak membaikkan antara dua orang tu, tak ada masalah untuk berbohong. Okay, untuk ataupun dipanggil tauriah. Tapi kalau kita boleh elak daripada berbohong, janganlah berbohong. Okay? Kalau kita nak bagi tahu, masin lah, apa kesan dia? Kalau marah pun sekejap kan? Okay, kalau pedas sangat pun marah pun sekejap je. Tapi yang lebih besar adalah apabila berbohong. Okay, so Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat sini, dan Allah Taala tidak komen dekat sini. Sebab apa? Sebab Ashabul Kahfi sedang menceritakan apa yang mereka percaya. Okay, mereka percaya bahawa mereka tidur ni sama ada 1 hari ataupun setengah hari. Okay, yaum au ba'dha yaum, sebahagian daripada sehari. Okay, so Allah Taala kata ini bukan satu pembohongan. Okay, tetapi kalau kita percaya satu perkara lalu kita cerita benda yang lain, maka itu dikira sebagai satu pembohongan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia punya kiraan lain lah. Yang kita risau adalah Allah Taala tulis kita ni pembohong. Okay, manusia nak panggil kita pembohong ke, cakap benar ke, dia tak bagi efek pada kita. Okay. Melainkan orang yang sensitif, dia bila orang panggil dia macam-macam, dia terasa lah. Okay. Cuma yang kita kena utamakan adalah pandangan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Okay. Qalu rabbukum a'lamu bima panas sejuk, panas, sejuk. Okey, tak apa. Okey. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Okey. Lalu bila berlaku perbincangan, yatasaalu bainahum. Okey. So sebahagian mereka kata yauma, sebahagian mereka kata ba'dha yaum. Ada dua pandangan. Okey, dua pandangan yang akhirnya berakhir dengan qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. So Allah Subhanahu Wa Taala tengah cerita memuji Ashabul Kahfi ni. Okey. Lalu antara pujian Allah Taala pada mereka adalah qalu rabbukum. Perbincangan mereka adalah perbincangan yang menghasilkan natijah. Satu perbincangan yang baik, yang berfaedah, mesti ada kesimpulan, mesti ada apa hasil daripada perbincangan tersebut. Okay, kalau kita duduk dalam satu perbincangan yang kita tahu bahawa dia takkan ada jalan keluar, okay, kita tak tahu apa hasil dia, maka wa idza, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Antara sifat ibadur rahman, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Bila mereka lalu pada tempat-tempat berbicara, bercakap benda yang tak ada faedah. Satu, Allah Ta'ala kata benda, cakap benda yang tak ada faedah, tak ada hasil ni, maka ia adalah lagha. Okay, dan bila lagha ni, wa iza marru bil lagwi marru kirama, lalu je lah kat situ. Okay, marru kirama, lalu dengan kirama dengan kemuliaan. Okay, so jangan masuk perbincangan-perbincangan yang tak ada jalan keluar. Okay, namun kalau perbincangan tu ada faedah dan akhirnya jumpa stalemate, dah tak tahu apa hasil dia, maka buat macam Ashabul Kahfi. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Tuhan kamu lebih mengetahui. Maksudnya kita sandarkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sama ada rujuk pada ahli dia
Sebab dekat sini mereka nak tahu berapa lama mereka tidur. So tak ada orang tahu berapa lama mereka tidur melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, maka mereka serahkan urusan mereka pada Allah Taala. Sama juga perbincangan kita, kalau tak tahu apa hasil dia, hukum ni halal ke haram ke apa, maka serahkan pada Allah Taala. Tetapi kalau perbincangan kita memerlukan untuk kita rujuk pada ahli dia, pada pakar dia, kita tengah cerita pasal perubatan ke, tengah cerita pasal binaan rumah ke, pasal ekonomi ke, okay, lalu tak jumpa penyelesaian dia, maka penyelesaian dia adalah rujuk pada ahli dia. Okay. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Tuhan kamu yang mengetahui, a'lamu, lebih mengetahui, bima labithtum, berapa lama kalian tidur. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi. Fab'athu, maka fab'athu dekat sini dia adalah permulaan kepada ayat ini digunakan oleh ahli fiqh untuk membenarkan satu sistem, satu dalam muamalah dipanggil sebagai al-wakalah. Al-wakalah, mewakilkan orang. Boleh tak kita buat sesuatu kerja dengan mewakilkan orang? Sebab pada asalnya, contoh bila kita jual beli, antara syarat jual beli kena ada apa? Barang lagi? Apa lagi? Penjual pembeli lagi? Akad tu apa dia? Ijab dan qabul. Saya jual, saya beli, itu mesti ada. Okay? Kita nak beli barang dan ada penjual, tapi kita tak nak pergi sendiri, kita nak wakilkan orang. Boleh tak? Okay, boleh tak kita wakilkan orang untuk sebutkan bagi pihak kita qabil tu ataupun saya beli. Okay? So Allah Subhanahu Wa Taala sebut fab'athu dan wakalah. Bahkan kita tengok Nabi SAW pun ada banyak keadaan di mana Nabi menggunakan orang untuk buat kerja bagi pihak Nabi SAW, melainkan pada ibadah mahdah. Pada ibadah yang mahdah, macam solat. Mahdah ni apa dia? Ibadah yang tak masuk dalam akal kita. Kenapa kita buat benda tu? Okay, solat, kenapa kita buat benda tu? Tak. Melainkan kerana taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, puasa, kenapa kita buat benda tu? Taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, zakat, kenapa buat? Haji, kenapa kita buat? Hanya kerana taat pada Allah Ta'ala. Berwuduk, kenapa kita buat? Taat pada Allah Ta'ala. So, benda-benda yang kita buat semata-mata kerana taat pada Allah Ta'ala dipanggil ibadah mahdah. Kita tak tahu sebab. Kalau kita sukan, kita makan tu sebab kita nak kenyang. Minum sebab nak hilangkan dahaga. Itu bukan ibadah mahdah. Sebab kita tahu sebab apa kita buat. Tidur sebab penat. Okay? Tapi ibadah mahdah ni kita tak tahu pasal apa kita buat, melainkan kerana taat pada Allah Ta'ala. Dalam bab ibadah mahdah, kalau nak wakil, mesti kena dapat persetujuan daripada Allah Ta'ala dulu. Kena dapat persetujuan daripada pemilik syariat. Nak baca Al-Quran, boleh tak kita baca Al-Quran wakil kepada ibu bapa kita? Laju jawapannya, Masya Allah. Okay, kita nak puasa bagi pihak ibu bapa kita, boleh tak? Wakil, kita wakil kepada ibu bapa kita untuk berpuasa bagi pihak mereka. Solat bagi pihak mereka. Buat haji atau buat umrah bagi pihak mereka. Boleh ke tak boleh? Okay. Asalnya tak boleh. Ibadah mahdah ni tak boleh. Tetapi jika ada green light daripada Nabi SAW ataupun Allah Subhanahu Wa Taala bagi green light, baru kita boleh buat. So sebab tu puasa boleh. Okay, ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW, tanya inna ummi matat, mak aku telah meninggal dunia, baru meninggal dunia, dan dia ada puasa Ramadan yang dia tak sempat nak qadakan. Okay, afa aqdi anha, maka kata Nabi SAW, dainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih layak untuk dilangsaikan. Okay, maka puasa boleh. Okay, boleh kita berpuasa bagi pihak orang. Nabi bagi green light. Zakat, boleh zakat bagi pihak orang? Boleh, tapi syarat dia orang tertentu je. Macam contoh Nabi SAW kata apa? Alam ta'lam anna ammar rajula sinwa abihi. Okay, seorang nak zakat bagi pihak bapa saudara dia, maka tidak ada masalah. Okay, sebab bapa saudara dia, bapa saudara seseorang tu adalah sama taraf dia dengan bapa dia. Okay, so boleh kita berzakat bagi pihak orang tu. Tapi nak berzakat bagi pihak orang lain tak boleh lah. Okay, setiap orang kena tunaikan zakat dia sendiri. Okay, haji boleh buat bagi pihak orang?
Ni paling senang sebab tiap-tiap tahun dengar badal haji kan. Okey, sebab apa boleh buat bagi pihak orang. So itu wakalah. Okey, wakalah kita minta orang buat bagi pihak kita. So pada asalnya dalam muamalah kita boleh buat, tak ada masalah. Tapi wakalah mesti tahu wakalah ni adalah ibadah pada Allah Taala. So mesti ada akad juga. Orang yang jadi wakil, orang yang mewakilkan mesti ada perjanjian, mesti tahu apa yang dia buat. Okay, maksudnya kalau kita nak suruh orang beli barang untuk kita, okay, saya nak minta awak belikan barang sekian, sekian dan sekian. 3 barang je. Okay. Sekali orang tu beli barang yang keempat, dan barang keempat ni pula bermasalah. Okay. So maka kita dipertanggungjawabkan ke tak? Kita tak dipertanggungjawabkan sebab kita ada akad dengan dia. So wakalah mesti kena ada akad. Badal haji pun sama. Kita nak haji kan lepas ni, dah dekat berapa hari, nak puasa, lepas tu raya, lepas tu haji kan. So dalam haji pun kita nak wakilkan orang, kita mesti kena tahu kita wakilkan orang pasal apa. Sebab haji ni, badal haji ni dia ada 2 jenis. Ini kena tahu kan. Badal haji wakalah dengan ju'alah. Wakalah dengan ju'alah ni apa dia? Ju'alah ni kita sewa orang. Kita sewa orang untuk bayar, untuk buat haji bagi pihak orang tertentu. So kalau sewa ni, maksudnya kita apa dia minta, kita bagi kat dia. Okay, kalau dia kata sewa untuk guna saya bagi buat badal haji ni adalah RM2,000, maka kita bayar RM2,000. Tetapi wakalah kita hanya bayar ikut apa yang kita minta dia buat. Nampak? Tak nampak? Okey, macam ni contoh saya nak buat badal haji. Okey, saya buat badal haji, lalu kita pergi jumpa dengan orang yang nak bagi badal haji tu. Okay, lalu orang yang nak pergi badal haji tu dia kena spesifikkan. Okay, dia nak ambil kita atas dasar wakalah ke atas dasar ju'alah. Kalau atas dasar ju'alah, sewa, ju'alah ni kita bayar upah pada orang. Okay, maka apa yang orang tu minta kita kena bagi. Orang tu minta RM2,500, kita kena bagi RM2,500. Okay, sebab kita ju'alah. Okay, ju'alah maksudnya sewa je lah dia. Dia tetapkan sewa dia berapa. So haji tu ikut dia nak buat macam mana. Tapi kadang-kadang kita nak minta benda spesifik dalam haji kita. Kita nak minta dia buat umrah 2 kali. Kita nak minta dia duduk kat padang Arafah lama sikit daripada orang lain. Okay, kita nak minta dia doa lama lepas melontar jamrah. Okay, so yang ni kita tak boleh nak paksa orang ju'alah. Okay, ju'alah ni kita sewa dia, ikut dia lah nak buat macam mana haji tu. Okay, tapi ada orang yang kita nak minta dia buat benda spesifik, lalu kita kena pakai akad wakalah. Kita tak boleh pakai akad ju'alah. So akad wakalah ni adalah berdasarkan apa yang kita minta, dan bayaran pun berdasarkan apa yang kita tetapkan. Okay, maksudnya tawaf 200, sa'i 400. So kita tetapkan, okay, dan kita offer pada dia, okay, saya kira-kira benda yang saya minta ni semua harga dia sekian. So awak terima ke tak? So itu wakalah. Nampak beza dia? Okay, sebab kita dah terbiasa. Kita dah terbiasa ada duit, nah ambil lah. Kita dah tak pandang dah ju'alah ataupun wakalah. Sama juga dalam isu sembelih binatang korban. Kita punya akad dengan masjid ni akad apa? Akad ju'alah ke akad wakalah? Okey, kalau akad ju'alah kena masjid minta 1,000 bayar 1,000. Kalau akad wakalah kena spesifikkan pada masjid. Okey, kita nak sekian, so berapa kos untuk sekian dan sekian. Okey, boleh nampak? Sebab ni benda baru mungkin kita ni. Al-ju'al ni maksudnya kita bayar upah sewa. Itu al-ju'al. Maksudnya kita orang tu dia dah tahu dia nak buat badal haji contohnya. Okey, lalu dia pun kata, okey, saya akan buat badal haji dengan cara saya sendiri, cuma saya minta bayaran sekian. Okey, so itu ju'alah. Okey, tapi kalau kita yang minta nak buat benda tertentu, so itu wakalah. Okey, so nampak dia punya perbezaan dia. Kalau kita buat apa kita sendiri, sama. Dia akad kita dengan orang yang buat tu. Hatta buat bagi pihak ibu bapa, tu satu isu. Okey, tapi kita dengan orang yang nak buat tu, akad dia akad apa? Kalau kita buat sendiri tu tak ada masalah. Itu tak ada masalah lah, sebab kita tak boleh nak buat akad dengan ibu bapa kita yang dah meninggal dunia. Okey, tapi yang masih hidup kita kena jaga akad kita. Sama juga macam kita pinjam barang orang. Banyak isu ni kalau masuk bab muamalat. Tapi sebab kita tak didedahkan benda ni, bab muamalat ni ada dekat universiti dia belajar. So menyebabkan kita dalam masjid belajar solat, puasa, zakat, haji.
So muamalah tak ada. Kalau lepas puasa zakat haji terbang terus pergi faraid, pergi cerai, kahwin, apa benda semua. Tapi kita tertinggal bab muamalat ni. So dalam kita nak pinjam barang orang, ada dua jenis pinjaman. Satu pinjaman yang berbentuk hutang, satu lagi pinjaman berbentuk pinjaman. Okay, dan setiap daripada ni ada hukum dia masing-masing. Okay, pinjaman berbentuk hutang kena bayar tepat-tepat, tak boleh bayar lebih. Okay, kalau kita kata saya nak berhutang guna motor ke, okay, kemudian kita pinjam motor, minyak dalam tu RM20, pulangkan balik minyak RM50, boleh ke tak? Kan, ada persoalan di situ. So sebab tu kita kena jelas dalam hubungan kita sesama masyarakat ni, dipanggil fiqh muamalat. Dia adalah berdasarkan akad. Akad apa yang kita buat? Okay, akad nak pinjam pun ada hutang, ada pinjaman, ada jualah, ada wakalah. So setiap ni ada akad dia. Sebab tu dalam kisah Ashabul Kahfi ni, Allah Ta'ala cerita apa? Detail. Bila mana fab'athu, tengok, fab'athu ahadakum, seorang sahaja, biwariqikum, dengan bukan bawa beg ke, bawa baju ke apa, bawa benda ni je, biwariqikum. Apa dia nanti kita tengok. Hazihi ilal Madinah, dia tak boleh pergi mana-mana, kena pergi Madinah sahaja. Okay. Falyanzur ayyuha azka ta'ama, dia tak boleh beli ikut suka dia, dia hanya boleh beli azka ta'ama sahaja. Detail. Sebab apa? Wakalah mesti detail. Okay, dia bukan macam kita sewa, bayar kat dia, ikut suka hang nak buat macam mana. Tapi ini wakalah. Kita nak wakilkan dia buat sesuatu bagi pihak kita. Detail Allah Subhanahu Wa Taala cerita. Okay. So boleh nampak? Kena buat satu sesi fiqh muamalat. Tapi ambil yang pakar. Okay. Masuk UAE memang hebat bab fiqh muamalat. Okay, buat kelas-kelas. Dia ada kelas dia. Dia ada sekarang ni UAE, dia ada UAE punya akademi untuk kelas hujung-hujung minggu. So boleh masuk. Ambil fiqh muamalat je. Ramai orang ambil bab kewangan Islam, tapi banyak benda kat dalam UAE Academy, IUM ni akademi ni. So ambil dalam bab muamalat. Okay. Baik, kita balik pada ayat kita. Masuk bab fiqh ni pening sikit. Okay. Fab'athu ahadakum, maka hantarlah, utuskanlah seorang dari kalangan kalian. Biwariqikum. Okay, warid ni apa dia? Warid pada zaman Nabi SAW, kita sebut dah. Kalau kita nak tahu makna perkataan, kita kena ambil makna pada zaman Nabi SAW. Sebab Al-Quran turun pada Nabi dan para orang-orang Arab yang ada pada waktu tersebut. Warid adalah perak. Okay, warid adalah perak. Okay, namun perak dalam penggunaan mata wang. Okay, sebab kita nak beli barang, maka warid dekat sini adalah mata wang. Okay. Namun mata wang yang pakai oleh manusia sama ada dinar atau dirham. Okay, dinar daripada emas, dirham daripada perak. Kenapa Allah Ta'ala tak guna dinar atau dirham? Sedangkan dirham ni dah ada lama dah, sebelum zaman dia orang ni lagi. Okay, zaman Nabi Yusuf AS dah ada. Allah Ta'ala sebut apa? Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Okay, ketika mana Nabi Yusuf nak dijual sebagai hamba, maka Nabi Yusuf dijual dengan darahim ma'dudah, dengan dirham-dirham yang sedikit. Sebab Nabi Yusuf ni, orang nak hamba, nak kuat, nak ni apa semua. Nabi Yusuf handsome, tapi fizikalnya tak kuat. So dapatlah nilai yang sedikit untuk Nabi Yusuf AS. Okay, tapi perkataan dirham ni dah ada pada zaman Nabi Yusuf lagi. Okay, tapi kenapa Allah Ta'ala tak guna perkataan dirham dekat sini? Okay, dekat sini sebahagian sejarawan, okay, kalau kita ambil dari segi tafsirannya, wariqikum maksudnya perak. Dan bila Allah Ta'ala sebut perak, okay, dan perak ni adalah nilai yang digunakan oleh golongan-golongan bangsawan. Okay, dinar dan dirham ni digunakan oleh golongan bangsawan. Orang yang bukan bangsawan, maka dia tak ada dinar, tak ada dirham. Okay, dan benda ni biasa. Nabi SAW sebut bahawa di sana ada orang-orang yang muflis. Dan orang muflis ni kata para sahabat adalah orang yang man la dinara lahu wala dirhama wala mata'. Siapa yang tak ada dinar, tak ada dirham, tak ada aset. Ni orang fakir dan miskin. Okay. So dinar dan dirham adalah milik orang-orang yang M40 dengan T20. Okay. Okay. Namun Allah Ta'ala tak guna perkataan dirham dekat sini. Pasal apa? Warid ni dia ada satu jenis perak, di mana perak ni adalah perak yang raqiq, perak yang nipis.
yang tak macam duit macam kita punya duit keras kan. Okey, di mana perak yang raqiq ni perak yang boleh dilentur-lenturkan. Okey, sebab tu nama dia warid, daripada perkataan riq ataupun raqiq, maksud dia nipis ataupun bukan nipis, dia tak kuat macam besi biasa. Okey. Dan sebahagian sejarawan, okey, dia tengok kisah Ashabul Kahfi ni dan dia tengok Allah Taala guna perkataan warid. Lalu dia pun pergi ambil dalam sejarah peradaban dunia, dia tengok zaman bila orang guna duit perak yang nipis, yang halus, yang boleh dilenturkan. Okey, lalu mereka dapati bahawa semua zaman guna emas dan perak yang kuat, melainkan pada satu zaman. Kerana zaman ni zaman Rom tengah membesar dengan sangat cepat. Lalu tak ada masa nak buat duit dia sendiri. So dia buat duit yang nipis. Zaman dipanggil Five Great Emperors. Pernah dengar Five Great Emperors? Roman punya Five Great Emperors. Dia di mana Ashabul Kahfi ni, kalau kata sebahagian sejarawan, dia hidup pada zaman seorang maharaja Rom yang nama dia Trajan, Trajan. Bolehlah Google apa ni, Trajan. Bukan Trojan. Trojan adalah Greek. Trojan tu zaman Greek purba. Ni Trajan. Trajan ni adalah salah seorang daripada 5 Great Emperors. Dekat dia ada satu dinasti, saya tak ingat dinasti dia. Sebab nama dia pelik-pelik. Kita nak hafal pun tak berbaloi. Okay, tapi ada 5 Great Emperors yang mula dengan Nervia ke Narvia, saya tak ingat nama dia. Dan raja yang terakhir adalah Marcus Aurelius. So itu raja dia yang terakhir. Okay, so dia 5 Great Emperors. Waktu ni kerajaan Rom tengah sangat besar. Okay, yang mana raja dia minta rakyat dia mempertuhankan raja dia. Okay, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidurkan Ashabul Kahfi ni daripada zaman Trajan ni sampai berakhirnya Marcus Aurelius. Okay, di mana Marcus Aurelius ni adalah raja yang selepas Marcus Aurelius ada lagi beberapa raja, sampai seorang raja nama dia tak boleh, Muluh Roti, tapi tak boleh nak sebut dah nama dia. Dah tak boleh pergi lah. Apa nama dia? Bukan apa entah. Theodosius ke apa benda entah. Theodosius ke? Saya pening. Tapi nanti boleh balik Google. Okey. Di mana raja ni adalah raja terakhir daripada dinasti tersebut. Sebab habis je raja ni, maka Rom dia berpecah kepada East and West. Okay, dia berpecah kepada Rom Timur dan Rom Barat. Yang munculnya Byzantine. Okay, Rom Timur nama dia Byzantine. Okay, bila pecah je ni, Allah Ta'ala jagakan semula Ashabul Kahfi. Nampak? Sebab tu zaman dia meninggal tu adalah zaman Rom punya raja tengah kuat. Okay, maka orang semua kena ikut cakap raja dia. Diorang ni tak boleh nak buat apa-apa. Tapi lepas berpisahnya Rom Barat dengan Timur, Allah Ta'ala jagakan mereka, sebab tu orang boleh terima mereka. Sebab mereka ni dah masuk dalam Rom Timur. Okay, dia tak duduk lagi bawah pentadbiran Rom yang besar. Okay, itu sejarawan kata. Okay, so bila sejarawan kata macam ini, kita tak adalah nak kata betul ke atau salah, sebab kita pun tak ada bukti nak menafikan dakwaan mereka. Okay, tapi dengan menggunakan perkataan wariqikum. Okay, nampak sejarawan barat ni, mereka guna perkataan wariqikum ni untuk tahu bila period zaman Ashabul Kahfi. Dan kiraan mereka tepat. Sebab daripada Trajan tu sampai dengan Theodosius ni, apa benda semua, memang 333 tahun. Dia punya jarak masa dia 333 tahun. Dan Ashabul Kahfi pula tidur 309 tahun. Okey, maksudnya ada saki-baki daripada kerajaan Theodosius ni yang diorang hidup. Tapi lepas tu berpecah Rom Barat dan Timur. So nampak. Tapi kita sayang, kita kekurangan dari segi situ. Orang Barat tengok, dia guna sampai satu perkataan je dalam Al-Quran ni, dia boleh guna untuk cari zaman bila Ashabul Kahfi ni. Okay, tapi kita tak carilah sebab tidak ada keperluan. Okay, cuma kita tahu bahawa mereka ni hidup sebelum Rom menjadikan Kristian sebagai agama rasmi dia. Okay.
fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi, okey, dengan perak kamu yang ini, ilal Madinah, dan pergilah ke Al-Madinah. Okey, pergi ke kawasan Al-Madinah. Kenapa datang dengan al? Ya, sebab Madinah itu adalah Madinah yang dah ada dalam kepala dia, iaitu bandar tempat kita tinggal dulu. Okey, pergilah balik semula ke bandar tu. Okey, nak bagi tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu. Kenapa Allah Taala sebut ilal Madinah? Sebab Allah Taala nak bagi tahu bahawa hidayah Allah Taala, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala kebanyakannya tertumpu dekat kawasan bandar. Okey. So maka kalau kita nak dapat ilmu, maka pergilah duduk dekat kawasan bandar. Okey. Ilal Madinati falyanzur. Okey, bahkan para ulama yang datang pun kebanyakannya datang dekat bandar. Imam Abu Hanifah, Imam mazhab 4 semua datang daripada bandar. Okay, Imam Abu Hanifah dekat Kufah, Imam Malik bin Anas dekat Madinah, Imam Syafi'i mula muncul dekat Mekah, kemudian dia tak pergi ceruk mana-mana, dia pergi Baghdad. Okey, daripada Baghdad dia pergi Mesir. Semua tempat-tempat besar. Imam Ahmad bin Hanbal dekat Baghdad. Okey, semua mereka berada dekat Al-Madinah, sebab Madinah adalah tempat ilmu. Ilal Madinati falyanzur ayyuha azka ta'ama. Falyanzur, dan hendaklah dia nazara maksud dia melihat. Okey, tapi dekat sini melihat, dekat sini bukanlah melihat dengan mata kasar dia, tapi melihat dengan pandangan dia. Okey, falyanzur. Okey, dia ikut pandangan dia lah. Mana ayyuha azka ta'ama. Okey, yang mana satu azka ta'ama. Azka ta'ama, perkataan azka daripada perkataan zakah. Zakah maksudnya suci. Ya, zakat maksudnya suci. Sebab kita zakat dia nak sucikan apa? Sucikan dia. Ya, zakat sucikan jiwa kita, bukan sucikan harta. Macam mana nak sucikan harta? Okay, zakat adalah untuk sucikan jiwa kita. Kita berat nak keluarkan duit. Kita rasa kerja 8 sampai pukul 5, tiba-tiba nak bagi kat orang, berat. Okay, so zakat ajar kita untuk sucikan jiwa kita. Okay, ayyuha azka, mana makanan yang suci, maksudnya yang bersih, yang baik, yang terbaik. Okay, dan daripada dalil inilah sebahagian mufassir mengatakan bahawa Ashabul Kahfi ini adalah mereka-mereka yang datang daripada golongan bangsawan. Kerana pertama mereka pakai duit perak. Okay, nak bagi itu bukan bagi duit shilling, besi ke apa ke, ataupun nak suruh meminta daripada orang ke, tapi bagi duit perak. Okay, dan kemudian nak cari makanan pula azka ta'ama. Okay, bukan makanan biasa-biasa, tapi azka ta'ama. Okay, dan sebahagian mufassir lagi mengatakan azka dekat sini maksud dia apa? Sebab daripada perkataan zakah, suci. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Okey, maksud zakah dekat sini, azkah dekat sini adalah yang merangkumi dua benda, iaitu halal dan tayyib. Okey, halal yang pertama, benda yang halal, kita tahulah benda halal. Okey, dan yang keduanya adalah tayyib. Apa maksud tayyib? Baik, maksudnya makanan itu sendiri baik. Okay, makanan itu sendiri baik, tak ada mudarat pada kita. Sebab kadang-kadang ada benda halal tapi ada mudarat. Okay, masak dengan minyak yang banyak ke, kolesterol tinggi ke, gula banyak ke, itu makanan yang bawa mudarat. Halal tapi tak tayyib. Okay, dan yang kedua maksud tayyib juga adalah yang bersesuaian dengan kita. Makanan tu mungkin baik. Okay, kita makan asparagus kan. Okay, makan kacang panjang, asparagus makan, ataupun kacang kita makan, tapi ada gaut. So okey tak okey? Okey, daging tu mungkin kita buat daging bakar ke apa, okey, tapi gaut ada. Samalah makan makanan laut kan. Okey, walaupun dia halal dan dia sendiri, makanan tu sendiri adalah tayyib, tetapi kerana tak sesuai dengan kita, maka dia tak jadi tayyib untuk kita. Okey, so carilah makanan yang halal dan tayyib. Okey, ayyuha azka ta'ama. Falyatikum birizqin min. Okey, dan hendaklah falyatikum, dia membawa datang kepada kalian birizqin min. Okey, dengan sebahagian daripadanya. Maksudnya mereka benarkan kalau orang yang pergi ni nak makan sikit, lu makanlah sikit. Yang penting bawa balik birizqin min. Mesti ada portion yang dia bawa balik birizqin min. Okey, wal yatalattaf. Okey, wal yatalattaf, lam dekat sini adalah lamul amri, ada perintah supaya wal yatalattaf. Apa maksud yatalattaf?
daripada perkataan al-lutf. Al-lutf kan kita sebut ya latif, ya yang maha lemah lembut, ya. Wal yatalattaf, hendaklah dia berlemah lembut. Okey, hendaklah dia berlemah lembut. Apa maksud berlemah lembut dekat sini? Lelaki kan? Hai. Apa maksud lemah lembut dekat situ? Okey, berlemah lembut dekat sini hendaklah dia diterangkan dengan ayat selepas tu. Wala yush'iranna bikum ahada. Jangan ada yush'ir daripada perkataan asy-syu'ur. Syu'ur apa dia? Perasaan, perasaan. Okay, syu'ur adalah perasaan. Wala yush'iranna bikum, jangan ada orang yang memberi perasaannya pada kamu. Maksudnya jangan ada orang yang perasan kamu ada. Okey. Jangan terlalu menonjol. Itu maksud dia wal yatalattaf. Jangan tonjolkan diri kamu. Okey. Kita sebab mereka ni daripada golongan bangsawan. Orang bangsawan ni kan manusia, sifat dia nak menunjukkan apa yang dia ada. Sebab tu Allah Ta'ala tak larang manusia ni, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Apa yang rezeki Allah Ta'ala bagi pada kamu, tunjuklah pada orang. Mampu beli BMW i series, belilah. Tak ada orang nak larang. Okey, so tak ada orang kata ni membazir ke apa ke. Terpulang masing-masing. Sebab Allah Ta'ala nak kita tunjukkan nikmat kita. Macam mana Allah Ta'ala tunjukkan diri dia pencipta dengan dia cipta langit dan bumi, cipta manusia. Macam tu juga manusia. Bila manusia ni ada ilmu, ada harta, ada kuasa, dia nak tunjukkan, tak apa. Tapi jangan langgar syariat Allah Ta'ala, itu je. Okay. So, diorang ni daripada bangsawan. Lalu bila nak keluar, nak tunjukkan, boleh berbahasa Inggeris ke contohnya. Okay. Ataupun French ke apa. Terpulang lah. Maksudnya, golongan bangsawan ni ada ciri-ciri dia. Okay. Lalu diorang ni minta waliyatalattaf. Jangan tunjulkan sangat diri kamu. Okay, wala yush'iranna bikum ahada, supaya tidak ada orang akan sedar tentang kedatangan kamu, tentang kewujudan kamu. Pasal apa? Kerana pada ayat seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, okay, wala yush'iranna bikum innahum in yadhharu alaikum. Okay, sesungguhnya mereka sekiranya yadhharu maksudnya memunculkan diri di hadapan kamu. Ini kalau kita terjemahkan harfiah. Sekiranya mereka memunculkan diri di hadapan kamu. Okay, maksudnya sekiranya kamu ditangkap. Okay, kalau orang dapat tahu kewujudan kamu. Sebab bagi mereka ni tidur sehari atau 2 hari, sehari atau setengah hari. Lalu mereka takut kalau kena tangkap dengan tentera-tentera raja. Okay, so mereka tak tahu mereka dah tidur 300 tahun. Okay, so innahum iyadharu, kalaulah orang-orang raja ni dapat tangkap kamu, dapat jumpa kamu. Okay, maka apa mereka akan buat? Yadhharu alaikum yarjumukum. Okay, mereka akan merejam kamu. So ini hukuman untuk orang-orang terdahulu. Raja-raja terdahulu, inilah budaya dia. Sama ada dia rejam orang ataupun dia belah orang dengan gergaji. Sebab tu bila sahabat-sahabat Nabi SAW datang pada Nabi SAW, bagi tahu pada baginda, wahai Rasulullah, doalah minta pada Allah Ta'ala. Ni ketika dekat Mekah, ketika mana mereka ni tengah kena azab, tengah kena pulau dengan orang kafir Quraisy, lalu tak tahan. Manusia sifat susah nak tahan. Okay, lalu mereka datang jumpa Nabi SAW, minta pada Nabi SAW supaya doa pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala angkat benda ni daripada mereka, supaya mereka tak dizalimi apa semua lagi. Lalu Nabi SAW kata, ya, Allah Ta'ala akan bagi kemenangan pada kalian. Okay, tetapi Nabi SAW kata, kalian ni tergesa-gesa. Sedangkan orang dahulu, fa innahum man kana qablakum, kata Nabi SAW, orang sebelum kamu diletakkan minsyar, diletakkan gergaji di antara kepala mereka. Okay. So sampai macam tu nak mempertahankan agama. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi tak kena lagi siksaan yang seperti itu. Okay. So Nabi SAW kata, sabar, Allah Ta'ala akan bagi. Jangan tergesa-gesa. Okay. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita dekat sini, antara kebiasaan hukuman yang dikenakan pada orang terdahulu adalah yarjumukum, mereka akan merejam kamu. Dan rejam ni adalah perbuatan yang sakit, menyeksakan. Sebab tu satu-satunya kesalahan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan hukuman rejam adalah zina bagi orang yang telah berkahwin. Okay, bukan semua orang zina kena rejam. Okay, zina bagi orang yang dah berkahwin. Okay, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan hukuman rejam pada mereka. Yarjumukum, sekiranya mereka dapat tangkap kamu, memunculkan diri ke atas kamu.
Okey, dapat jumpa kamu, dapat tangkap kamu, yarjumukum, mereka akan merejam kamu. Au yu'idukum fi millatihim. Okey, ataupun mereka akan kembalikan semula kamu ke agama mereka. Okey, so salah satu daripada dua. Satu seksaan dari segi fizikal, satu lagi seksaan dari segi mental. Yu'idukum fi millatihim, kamu akan dikembalikan pada agama mereka. Okay, walan tuflihu idzan abada, dan kalian tidak akan berjaya. Apa-apa pilihan yang berlaku pun tetap akan bawa kesusahan dan kemudaratan kepada kita. Okay, walan tuflihu, pada kalian semua, pada kita semualah, maksud dia dekat situ, walan tuflihu idzan abada. Tuflihu, al-falah maksudnya berjaya. Okay, al-falah, hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Walan tuflihu idzan abada, sampai bila-bila. Okay, so Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa kalau kita berhadapan dengan orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan kita lemah ataupun kita minoriti, maka mereka akan buat salah satu daripada dua. Sama ada mereka akan paksa kita dari segi fizikalnya. Okay, untuk paksa kita supaya sama ada kita exhausted, sampai penat kita, sampai tak mampu bertahan, ataupun sampai kita kembali semula kepada benda yang mereka nak. Okay? Sebab tu kita kata, kenapa kita tak boleh mengalah pada orang Kristian, orang bukan Islam. Sebab ramai daripada kita kan, kita suka untuk kaedah dia panggil apa? Bertoleransi dalam beragama. Okay, bila ada diorang sebut selamat hari raya pada kita, kita pun nak Merry Christmas pada mereka. Itulah dia. Kita pun Merry Christmas pada mereka, atas dasar kita panggil toleransi. Okey. Lalu kita kena tahu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan orang Yahudi dengan Nasrani ni terutamanya, mereka nak apa? Mereka tak nak toleransi daripada kita. Mereka tak nak bertolak ansur. Mereka tak nak daripada kita satu yang dinamakan tolak ansur. Mereka nak apa? Mereka nak kita ikut agama mereka, barulah mereka okey. Okey, nampak? Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Okey, kalau kita rasa dengan tolerate tu, kita rasa dah boleh kot, orang Kristian boleh terima kita, orang Yahudi boleh terima kita. Tidak. Allah Taala yang macam tak nampak. Cari peluang. Ya. Okay, mereka sentiasa mencari peluang macam mana nak jauhkan orang Islam daripada agama dia. Okay, tapi kita nampak satu benda ni, sebab kita nakkan perhatian mereka. Okay, lalu kita pun kata, kita boleh bertoleransi, bertolak ansur. So Allah Ta'ala kata tak ada, mana ada istilah tolerate ni. Mereka nak kita ikut agama mereka. Macam tu kan. Okay, so sebab tu kita kena tegas dengan agama kita. Mana yang Nabi SAW benarkan, mana yang Allah Ta'ala benarkan, kita benarkan. Tapi apa yang Nabi SAW larang, jangan longgarkan. Sebab sekali kita longgar, lama-lama kita akan ikut. Kan Nabi SAW sebut apa? Kamu akan ikut jejak langkah orang Yahudi dengan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampailah mereka masuk lubang biawak pun kamu akan ikut. Walan tuflihu idzan abada. Sekali lagi kita habiskan. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim. Kita laju sikit. Dah dapat kertas kuning lah tadi. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim, dan begitulah. Okey. Wa kadzalika masuk lagi dalam antara tanda kekuasaan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala adalah a'tharna 'alaihim. Kami menemukan orang dengan Ashabul Kahfi. Walaupun Ashabul Kahfi ni cuba untuk wala talattaf, tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak benda lain. Okay, wa kadzalika a'tharna 'alaihim, kami mempertemukan orang ramai dengan mereka. Liya'lamu, supaya orang tahu, supaya kita ni tahu, anna wa'dallahi haqq, bahawa janji Allah itu pasti. Allah Ta'ala janji, banyak benda Allah Ta'ala janji. Yang pertama, Allah Ta'ala kata, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Sesiapa yang mempertahankan Allah Ta'ala, berjuang atas nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang surkum, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pertolongannya pada kita. Ya, wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah Taala akan tetapkan kita dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janji Allah Taala. Tengok Ashabul Kahfi, kerana mereka nak pertahankan agama Allah Taala, Allah Taala pelihara mereka 300 tahun, tak ada orang kacau mereka. Okay, sampailah masa mereka nak diterima oleh orang, Allah Taala bangkitkan mereka. Dan yang kedua, janji Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah Taala menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Lalu Allah Ta'ala buktikan dengan Allah Ta'ala jumpakan orang dengan Ashabul Kahfi. So janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala janji yang
yang benar. Okey. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi tahu bahawa anna as-sa'ata la raiba fiha. So bila Allah Taala dah bagi tahu bahawa Allah Taala berkuasa untuk menghidupkan orang yang dah mati, maka Allah Taala masukkan sikit wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan hari kiamat itu tidak ada keraguan pada dia. Okey, kerana Allah Subhanahu wa taala sebut kebanyakan manusia ni kufur pada Allah Subhanahu wa taala, bukan tak beriman tak ada Tuhan. Semua manusia akan beriman ada Tuhan, cuma nama dia lah nama lain. Cuma kita, sebab tu kita sebut tugas kita hanyalah untuk bagi tahu pada manusia Tuhan nama dia Allah. Itu je tugas kita. Sebab manusia ni dalam hati dia memang dah percaya dah adanya Tuhan. Cuma Tuhan dia kadang matahari, bulan, pokok, patung. So kita kena bagi tahu Tuhan nama dia Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya malaikat pun, angel ada semua, syurga, neraka, heaven, hell, semua mereka percaya. Yang mereka tak percaya apa dia? Ya, bal kadzabu bis-sa'ah. Hatta sebahagian orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala pun, benda yang mereka kurang adalah keimanan pada hari akhirat. Sebab tu kita iman pada Allah Taala tak ada orang pertikaikan. Iman pada malaikat pun tak ada orang pertikaikan. Pada kitab, pada nabi, tapi pada hari akhirat. Tengok daripada amalan, perbuatan kita. Perbuatan kita kadang-kadang menunjukkan bahawa betul ke orang ni percaya ada hari akhirat. Kan? Dengan kita buat benda-benda Allah Taala larang, mengumpat orang, kita buat, bukan kita lah, ada orang dia rasuah, ada orang dia buat apa lagi, tak amanah. Lalu benda-benda seperti ini menyebabkan kita tertanya-tanya, dia ni tak percaya ke Allah Ta'ala nak balas perbuatan dia dekat akhirat kelak? Kan? Sebab kebanyakan manusia kata Allah Ta'ala bal kadzabu bis-sa'ah, kerana mereka mengingkari kewujudan hari kiamat. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum. Lalu mereka berbalah. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu bahawa manusia ni suka berbalah, yatanaza'una bainahum amrahum. Dekat sini ada dua, mereka berbalah pasal dua perkara. Yang pertama berbalah tentang hari kiamat itu sendiri, yang kedua berbalah tentang ashabul kahfi ni. Idh yatanaza'una bainahum amrahum. Apa mereka nak buat dengan ashabul kahfi ni? So berbalah pada hari kiamat ni macam biasalah, daripada dulu sampai sekarang ada orang percaya, ada orang tak percaya. Lalu idh yatanaza'una bainahum amrahum, mereka berbalah juga tentang ashabul kahfi. Apa mereka nak buat dengan ashabul kahfi? Faqalu banu alaihim bunyana. Lalu sebahagian daripada mereka kata faqalu banu alaihim bunyana, binalah di atas mereka ni bunyana. Apa maksud bina di atas mereka? Ada dua makna. Makna yang pertama adalah buat binaan pada pintu gua, supaya tak ada orang boleh masuk, tak ada orang boleh keluar. Biarlah ashabul kahfi ni dengan kehidupan dia. Bila dia meninggal dunia pun meninggal dunia dalam tu. So faqalu banu alaihim bunyana. Satu lagi makna adalah faqalu banu alaihim bunyana adalah binakan binaan-binaan untuk memperingati mereka ni. So macam tugu ke. Sebab ini budaya masyarakat. Bila kita nak mengingati sesuatu, maka kita akan letak ada benda sebagai kenang-kenangan. Lalu benda kenang-kenangan bagi orang-orang yang hebat adalah buat tugu, buat ukiran, buat lukisan. So benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Bunyan, membina binaan-binaan untuk memperingati sesuatu. Rabbuhum a'lamu bihim. Tuhan mereka lebih mengetahui keadaan mereka. Maksudnya ada sebahagian orang yang mereka kata buat binaan dan kemudian Rabbuhum a'lamu bihim, biarkan Tuhan mereka lebih mengetahui apa yang berlaku pada mereka. Serahkan urusan mereka pada mereka sendiri. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Yang ni yang lanattakhidanna alaihim masjida. Qala alladhina ghalabu ala amrihim. Ghalabu ala amrihim maksudnya adalah ghalabu ni menang ataupun yang duduk di atas. So orang yang ghalib ni biasanya adalah pemimpin-pemimpin masyarakat, sebab mereka yang buat keputusan dalam satu masyarakat. Kalau kita bincang kat sini, nak buat satu keputusan, nak buka aircon ke tak nak buka aircon, siapa yang menang? Siapa yang menang? Yang menang admin lah. Dia yang menguasai kawasan ni. So dia yang boleh buka. Kita nak buka tak nak buka pun tak ada remote, tak guna juga kan.
Okey, so yang akan menang adalah orang yang jadi admin. Sama juga masyarakat ni, qala alladziina ghalabu ala amrihim. Yang bagi keputusan dalam masyarakat adalah pemimpin-pemimpin mereka. Sebab tu kalau kita nak keputusan yang baik dalam masyarakat, kita kena pilih pemimpin yang baik. Okey, so qala alladziina ghalabu ala amrihim, maka orang yang memimpin mereka pada waktu tu, lanattakhidanna alaihim masjidah. Lalu kita buat tempat solat kita dekat situ. Okey. So Allah Subhanahu Wa Taala tidak bagi tahu dekat sini boleh atau tidak. Okey, kalau boleh sekalipun, maka ia dibolehkan pada syariat mereka. Okey, syariat pada zaman dulu boleh buat tempat solat dekat tempat, katalah ada kubur Ashabul Kahfi kat situ, buatlah tempat solat. Tapi dalam syariat Nabi SAW, maka kita tidak boleh buat binaan di atas kubur. Okay, lalu Ali bin Abi Talib, antara benda yang diperintahkan setelah dia naik jadi khalifah adalah untuk meratakan kubur-kubur yang ada binaan di atas dia. Okay, kerana ia bukan sunnah Nabi SAW. Okay, so qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Okay, so orang suka untuk jadikan tempat-tempat orang soleh ni sebagai tempat ibadah. Okay, tetapi Nabi SAW larang. Bila mana Nabi SAW kata, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang Yahudi dengan Nasrani. Kerana apa? Mereka menjadikan kubur-kubur orang soleh di kalangan mereka, para nabi mereka, sebagai masjid, sebagai tempat untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tidak beribadah dekat kubur. Okey, ada orang dia nak baca Yasin, dia nak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada masalah, doa tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tapi doa yang Nabi anjurkanlah. Okey, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata? Assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin, antum sabiqun wa inna bikum lalahiqun, nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Ini doa yang Nabi SAW ajar pada kita untuk kita baca setiap kali kita melintas ataupun menziarahi kawasan perkuburan. Okey, adapun ibadah-ibadah lain, maka sebaiknya kita buat dekat tempat yang baik untuk kita buat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kubur ni tak ada masalah pun sebenarnya. Nabi SAW pun pernah solat dekat kubur. Okay, bahkan ada orang-orang baca Quran dekat kubur pun tidak ada larangan. Tetapi kubur ni dia bukan tempat yang dibina untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan Nabi SAW kata, kalau kita ada kubur spesifik, orang yang soleh ke, tok-tok guru mana ke, lalu kita jadikan tempat tu tempat beribadah, maka samalah macam orang Yahudi dengan Nasrani yang dilaknat kerana jadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Okey, wallahu taala alam. Dah baru 10 minit, tak apa. Okey. Okay, so kita habis pada ayat 21 hari ini. Alhamdulillah. Yang lalu sebelum kita berpisah pada pagi ni, macam biasa, saya buka untuk soalan. Tak ada. Okey. Ada? Badal haji kalau nak buat untuk orang hidup boleh. Syarat dia adalah dia mesti ma'dhub ataupun orang yang tidak ada harapan untuk sembuh. Yang memang tak ada harapan langsung. Kalau ganti puasa tu Ustaz? Ganti puasa boleh. Sebab apa, bila perempuan tu kata afa aqdi anha, Nabi SAW kata apa? Dainullahi ahaqu an yuqa. Boleh buat puasa untuk orang yang dah meninggal dunia. Kalau orang tu sakit tu tak? Sakit dia masih boleh lagi dia puasa. Dan bahkan ada benda yang dinamakan fidyah. Okey, baik. Okey, ada beberapa announcement. Okey. Yang pertama, sebab Yayasan Taklim ni dia baru memunculkan diri setelah lama terpendam. Okey. Lalu banyak kelas-kelas dia, banyak kebaikan-kebaikan yang ada. So kita bila kita datang seronok datang kelas, okey, ceritakan pada orang. Kita tak semestinya ajak orang datang. Okey, ceritakan pada orang, ataupun kalau kita mampu, saya ajar dekat sini, ambil sampaikan ke orang sana. Sampaikan, sebab ilmu ni dia hidup dengan berkongsi bila kita sampaikan pada orang. Okey, so kita ajak orang ramai-ramai datang. Okey, sebab man dalla ala khair adallu ala khairin kafa'ilih, kata Nabi SAW. Orang yang buat kebaikan disebabkan kita ajak orang, kita cerita pada orang, so kita dapat pahala setiap orang yang buat kebaikan tu disebabkan oleh kita.
Okay, yang keduanya, program-program seperti ini, program-program yang dalam yayasan-yayasan, NGO, kelas-kelas institusi ni, mereka ni sentiasa berkembang. Okay? Dan bila nak berkembang ni, maka macam biasalah dia memerlukan dana. Okay? Dan dana ni adalah saham kita. Sebab setiap orang yang dapat faedah daripada perkongsian infak kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri ganti dia. Allah Taala akan bagi ganti pada kita, dan pada masa yang sama berapa banyak kebaikan saham kita yang duk bergerak, akaun kita yang masih bergerak, walaupun kita satu masa nanti kita dah tak ada lagi di atas dunia ni. Okey. Ni yang ketiga, dan ini yang paling penting sekali. Yang paling penting ialah minggu depan saya tak ada. Saya pergi ke Melaka. Siapa nak buat kelas kat Melaka, jom kita jumpa kat Melaka, insya-Allah. Saya tak dapat hadir pada minggu hadapan, 21 hari bulan. 19 sampai 21. Betul-betul 21. Petang 21 tu baru saya balik ke KL, insya-Allah. Okey, 19 sampai 21 saya ada di Melaka, insya-Allah. Okey, so minggu depan boleh merancang untuk cari kelas yang seterusnya, insya-Allah. Boleh pergi dekat IFC atas Mazda, Iqra for Change. Atas Khamis ada ni. ada tahsil. Syama'il Muhammadiyah, ya. So boleh pergi IFC atas Mazda. Hari yang saya tak ada, jangan pula lari, kesian saya nanti sorang-sorang. Okey. Boleh pergi. Sebab kita ni kawasan, sebab tu kita kata ilmu dekat kawasan bandar ni dia sentiasa berkembang. Dekat sini je berapa banyak pusat-pusat pendidikan, insya-Allah. Okey. Wallahu taala a'lam. So kalau tak ada soalan, kita boleh tangguhkan dulu perkongsian kita pada pagi ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis, dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.